Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, maths tingkatan 3 hari ni kita akan sambung yang semalam punya. Okey, hari ni kita akan masuk berkaitan faedah. Okey, tengok standard pembelajaran. Membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pemulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okey, apakah yang anda faham tentang faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan. Okay, faedah boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Okay, faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Okay, jumlah wang simpanan kita panggil prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Wais, Ammar! Okey, jom kita tengok contoh satu. Okay, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Okey, kadar faedah 2% untuk setahun. Okey, prinsipal dia adalah sebanyak 4,000. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey, jadi prinsipal yang disimpan oleh Encik Zainal ialah 4,000. Prinsipal wang yang disimpan dia lah. Maka 2% daripada 4,000 ialah, okey, tengok dia buat 4,000 darab 2% dapatlah RM80. Jadi selepas 1 tahun, faedah yang diperoleh Encik Zainal ialah RM80. Okey, kita boleh guna untuk faedah mudah. Rumus dia adalah yang ni. Okey. I mewakili faedah iaitu interest, P ialah principal, R ialah kadar faedah, rate tu yang dia bagi berapa persen tu. T ialah masa dalam tahun. Okey, jadi interest sama dengan PRT. Masuk saja nilai nak cari interest, nak cari faedah berapa dalam rumus PRT. Okey, tengok contoh 2. Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000 di bank. Okay, 5,000 tu adalah prinsipal. Garis tulis P, prinsipal. Okay, kadar faedah. Kadar faedah 3%. Kadar faedah tu R, rate. Bagi tempoh 2 tahun. Tempoh ni T, time. Okay, 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Badrul bagi tempoh 2 tahun tersebut. Okey, jadi guna rumus I sama dengan PRT. Kita nak cari interest. P kita 5,000. Okey, darab dengan rate. Rate 3%. 3 bahagi 100. Darab dengan T. T kita 2 tahun. Okey, tekanlah kalkulator, dapatlah RM300. Jadi Encik Badrul akan mendapat faedah sebanyak RM300 dalam tempoh 2 tahun. Okey, contoh 3. Encik Wang menyimpan sebanyak 10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4%. Okey, 10,000 adalah prinsipal. Kadar faedah 4%, rate 4/100. Okay, hitung jumlah faedah yang diperoleh Encik Wang selepas 6 bulan. Okey, faedah kita kira dalam tahun 6 bulan, jadi 6 per dengan 12 lah. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi guna rumus I sama dengan PRT. Masukkan sahaja prinsipal kita 10,000. Rate kita 4/100 darab dengan T. T masa yang dibagi dalam 6 bulan. 6 bahagi dengan 12. Okey, tekan je kalkulator, dapatlah 200. Okey, apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Okey, macam mana kesan
terhadap faedah mudah apabila tempoh simpanan dia berubah. Okey, perubahan dalam tempoh simpanan membawa pulangan yang berbeza. Mestilah kalau makin lama simpan, makin banyaklah kadar faedah kita dapat. Okey, untuk contoh 4 tu dia bagi contoh simpan 2 tahun, simpan 3 tahun. Encik Nazrin ada RM8,000 di bank, kadar faedah sama, cuma tahun sahaja yang berbeza. Okey. Bila kita kira untuk faedah untuk 2 tahun, kita akan dapat RM8,480. Manakala untuk faedah bagi 3 tahun, okey, faedah, sorry nanti awak keliru. Okey, soalan dia kata hitung jumlah simpanan. Hitung jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan dia dah memang ada 8,000 prinsipal di dalam bank. Okey, untuk dalam masa 2 tahun, kita akan dapat kadar faedah sebanyak 480. Jadi nak tahu jumlah simpanan, kita tambah sahaja prinsipal dengan faedah yang dia dapat. Untuk tempoh 2 tahun, 8,480. Okey, manakala untuk 3 tahun, prinsipal kita tetap 8,000. Okey, cuma kita dapat faedah sebanyak RM720. Jadi tambah sajalah dengan RM720, dapatlah RM8,720. Okey, cuba bandingkan. Yang mana yang membawa keuntungan lebih besar? 2 tahun, 3 tahun. Okey, jadi semakin lama kita simpan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang kita perolehi. Jumlah simpanan kita pun akan bertambah. Okay, apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okay, macam mana pula kalau rate dia bagi berbeza tapi prinsipal sama? Okay, tengok contoh 5. Puan Van Mati menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank. Okey, prinsipal sama, 5,000. Okey, berapakah jumlah simpanan Puan Van Mati selepas 1 tahun jika faedah yang diberikan ialah 1 bagi 5% setahun rate dia. Satu lagi 6% setahun. Okey, jadi kita tengok jumlah faedah kalau 5% RM250. Okay. Yang ni guna rumus interest tu, PRT. Guna rumus tu je untuk dapat 250 ni. Masuk saja nilai. Kalau 6%, kita akan dapat RM300. Jadi jumlah simpanan Puan Van Mati selepas setahun sebanyak ni lah. Okay, jadi kita boleh simpulkan kalau kadar faedah sesuatu bank tu tinggi, maka simpanan akhir juga akan bertambah. Okey, boleh tak? Okey, faedah compound. Faedah compound ni nanti cikgu ajar next class lah. Awak kena mahirkan dulu dengan faedah mudah. Okey? Alright. Okey, jadi uji minda 3.1B. Uji minda 3.1B compound. Compound yang tadi. Contoh. Mana latihan? Oh, terus yang compound, faedah mudah. Sekejap ya. Oh, yang ni compound pula.
Cikgu cari latihan. Tak apalah, nanti interest nanti kita sambung. Cikgu bagi latihan lain interest tu. Sebab kalau campur terus ni takut awak pening pula dengan faedah compound ni. Okey, mainkan dulu dengan faedah mudah. Okey, nanti minggu depan kita akan sambung dengan faedah compound. Okey. Okeylah, nanti cikgu cari latihan lain kau Alright. Okey. Jadi jangan lupa isi kehadiran. Okey, tolong isi kehadiran. Okeylah, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye bye. Assalamualaikum.